Salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton dan pelayar YouTube, khususnya para pendidik yang menyaksikan webinar Amalan Penyampaian PDPR Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang. Saya Puan Laura Annie Lalita Rajamani, pensyarah IPG Kampus Ilmu Khas, bertindak sebagai moderator bersama-sama jurubahasa isyarat Nur Syami Miliana binti Muhammad Arifin akan bersama-sama anda untuk slot kelima ini yang bertajuk Notasi for You. Untuk pengetahuan anda semua, sesi webinar ini merupakan satu kerjasama antara Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPG Kampus Ilmu Khas dan juga Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel untuk slot ini, saya ingin memohon kerjasama anda untuk mengemukakan soalan serta komen anda pada ruangan chat di sebelah. Penonton yang dihormati, izinkan kami perkenalkan ahli panel bagi slot ini. Beliau bukan calang-calang orang. Beliau yang dimaksudkan ialah tak lain dan tak bukan Encik Syahril Abdul Rahman. Selamat petang Encik Syahril. Encik Syahril merupakan pensyarah cemerlang dalam bidang pendidikan muzik dari IPG Kampus Ilmu Khas. Anak negeri Kedah ini berpengalaman sebagai guru muzik beredar di sekolah rendah, guru muzik KBSM di sekolah menengah dan 18 tahun sebagai pensyarah muzik di IPG. Beliau telah menyumbang lagu-lagu gubahan orkestra dalam konsert KPM dan diberi kepercayaan sebagai pengarah muzik dan konduktor orkestra KPM pada 2006 hingga 2008. Kepakaran beliau adalah dalam bidang teori muzik, keyboard, ensemble muzik moden, tradisional dan muzik Malaysia. Saya percaya semua orang tidak sabar lagi untuk mendengar perkongsian Encik Syahril tentang teknik penyampaian PDPR bertajuk Notasi for You. Para hadirin sekalian, saya mempersilakan Encik Syahril Abdul Rahman. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator kita, Puan Laura Lalita, rakan sekerja saya. Bertemu kita pada petang ini, Alhamdulillah dengan cuaca yang baik. Untuk sesi saya pada petang ini, saya membawa satu sesi yang bertajuk Notasi for You. Okey, tajuk saya ini khusus kepada penggunaan aplikasi notasi muzik yang boleh digunakan untuk mengendalikan sesi PDPR semasa musim pandemik yang mana semua orang tidak bekerja di pejabat dan sekolah pun tidak berlangsung kan. Jadi mungkin kaedah yang saya pakai ni agak simple tapi boleh pakailah, boleh digunakan di semasa sesi PDPR bersama dengan murid. Okey, slide. Okay, next. Okey, kita tengok sepintas lalu lah. Tuan-tuan boleh baca apa yang ada di slide tu, iaitu notasi for you ni kaedah pilihan untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran asas teori muzik secara atas talian menggunakan medium aplikasi notasi muzik, dan guru membuat penerangan secara live dan dikongsi bersama pelajar. Okay. Dan pelajar mencatat nota atau membuat latihan teori secara bertulis di dalam buku manuskrip. Jadi sambil guru mengajar menggunakan aplikasi ini, jadi murid boleh terus mencatat nota dalam buku mereka lah, buku latihan mereka. Guru juga boleh menyediakan nota kepada pelajar menggunakan aplikasi notasi muzik ini. Okay, next. Okay, ini antara nota-nota yang telah saya hasilkan untuk pengajaran-pengajaran yang lepas. Kita boleh tengok di sini, kita boleh buat notasi menggunakan pelbagai clef. Di sini saya gunakan dua clef lah, clef treble dan juga clef
bass. Okay, dan kita boleh letakkan, boleh namakan not-not dia. Okay, dan boleh kotak, boleh buat nota kecil, boleh buat tajuk dan sebagainya, dan boleh letak not-not yang di garisan ledger. Okay, next. Okay, ini antaranya lagi, antara notanya yang kita boleh buat. Contohnya sebagai nota tanda nada, sharp dan juga flat. Okay, bersama dengan nota kecil. Apa saja yang kita nak tulis boleh. Bukan notasi saja yang boleh buat, kita boleh gunakan teks. Okay, next. Okay, kita juga boleh buat menggunakan scale, membuat scale dalam aplikasi ini, dan boleh memberi penerangan secara langsung kepada murid. Okay, next. Okay, ini juga masih scale. Tadi scale major, sekarang scale minor. Next. Suara kurang jelas. Okay, ini juga boleh dihasilkan, di mana kita boleh buat satu balok yang panjang, tak ada garis bar. Kita boleh buat note semi brief. Kita boleh letak di sini, cukup untuk menghasilkan satu scale 8 note. Okay, baik. Sekarang saya akan teruskan dengan membuka aplikasi yang saya gunakan, iaitu saya gunakan aplikasi Encore 5. Okay, sebenarnya di pasaran ada banyak aplikasi untuk notasi muzik. Salah satunya yang saya gunakan Encore 5. Perisian Encore 5 ini telah lama, tapi dia masih relevan lagi. Sekarang ni ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang baru ataupun perisian yang baru, antaranya ialah Finale ataupun Sibelius, okay, untuk menghasilkan notasi muzik. Jadi cikgu-cikgu boleh pilih yang mana kita selesa lah. Kalau tak nak guna dua ni, kita boleh guna juga yang lain-lain lah. Okey, saya akan tunjukkan demonstrasi sedikit bagaimana saya menggunakan aplikasi Encore 5 ni dalam PDP saya. Okey, ini antara template yang saya dah ada. Jadi jika saya nak gunakan tajuk baru contohnya, saya just buka template ini dan saya just delete lah apa yang mungkin tak perlu ada di situ. Saya delete. Dan katakan saya nak mengajar tajuk tritonic. So saya tukar di sini tajuknya, text element, tritonic. So saya tukar tajuk di sini, dan kalau saya nak mencatat nota apa-apa, saya just pergi ke palette untuk menghasilkan kotak teks. Okay, saya set kotak teks di sini, dan saya setkan fontnya, nak bentuk apa, saiz berapa, semua kita boleh set. Okay. Okay. Dan saya boleh mula menulis ini. Contohnya tritonic. Encik Syaril. Ya, saya. Yang sekarang Encik Syaril nak gunakan untuk mengajar tritonic ya? Contoh, saya buat contoh saja. Okey, alright, okey. Okey. Jadi contoh saya kuatkan Encik Syaril, suara Encik Syaril. Tak jelas Ya, tak jelas. Okay, kuatkan sedikit suara. Terima kasih. Saya selitkan mic ni. Tadi mic tergantung. Okey, saya harap jelas Okey, contohnya kita tulis di sini tritonic adalah 3 pitch yang berbunyi serentak. Okey. Kita boleh letakkan untuk poin kedua dan sebagainya. Dan kita boleh besarkan kotak ni kalau kita nak. Kita besarkan, panjangkan supaya muat semua lah. Okay.
Kita boleh letak di sini. Dan untuk menghasilkan note, saya just pilih template notasi. Jadi saya pun dah belajar shortcut dia, jadi saya tak perlu pilih untuk notasi lagi dah. Saya just letak tekan nombor. Saya tekan nombor 1, 2, 3 sampai 5, di mana nombor 1 merujuk kepada note semi brief, nombor 2 minim, nombor 3 crochet, nombor 4 quiver dan sebagainya. Jadi untuk saya pilih semi brief, saya adjust, letakkan nombor 1. Saya tekan nombor 1. Okay, dan saya boleh letak terus note apa. Contohnya saya nak buat F major. Okay, F major. Pertama sekali sebelum tu saya boleh setkan dulu key signature untuk F major. Jadi dalam bar 1 saya nak F major, saya setkan ni. Okay, dah ada tanda nadanya, dan saya letakkan note-note yang saya perlukan untuk menghasilkan scale contohnya. Okey, kemudian saya nak buat tritonic, saya just letak di atas ni saja. Saya susun saja note tu. Okey, dia agak rumit lah sikit, tapi satu pilihan yang memudahkan guru lah, dan memudahkan juga murid untuk nampak kita letak note tu, dan tanda-tanda flat. Baik, contohnya di sini saya menggunakan flat di bahagian clef treble. Jika saya tak nak gunakan clef, tak nak gunakan tanda ini, saya boleh buang. Saya boleh keluarkan dengan menukar key signature-nya kepada C. Kepada C kembali. Okey. Dan dia hilang. Dan flat tu berpindah pada note. Okey, berpindah pada note. Okey, sebagai contoh, note ini saya nak letak kurungan. Saya nak letak kurungan. Flat ni saya nak letak kurungan. Saya just boleh tarik, gunakan yang notasi tadi. Toggle saja di sini. Pilih kurungan. Okey, kurungan, dan kita letak di sini. Maka maka flat ini menjadi note kurungan. Okey. Dan kalau nak nomborkan, saya just tukar kepada teks. Okay, saya klik di sini, dan teks kita boleh type, kita boleh dia menggunakan setting yang tadi. Tadi kita dah buat setting, so sekarang dia kekalkan setting yang tadi. Saya just type saja note dia, C, dia saya jarakkan, F, F, G, A, dan saya besarkan kotak ni dulu. Okey, A, terusnya B flat. Memang untuk teks dia tak ada simbol sharp dan flat. Simbol sharp ada, kita boleh gunakan hash. Tapi simbol flat kita terpaksa gunakan V kecil lah. Okey, sebab teks dia gunakan font biasa. Dan seterusnya note C. C, kalau C tinggi kita letakkan tanda koma atas lah. Seterusnya D, E dan F. Ini salah satu contoh lah. Dan katakan di bawahnya saya nak letak huruf Roman untuk setiap scale ini. Setiap note dalam scale ini saya nak letakkan huruf Roman. Contohnya untuk chord F ni huruf Romannya 1 besar. Okey, contohnya macam kita yang dah faham muzik ni, kita tahu bahawa chord 1, chord 4 dan chord 5 adalah major. Jadi major mesti ditulis dengan huruf Roman besar. Jadi saya gunakan I besar. Okey. Kemudian untuk chord 2 saya gunakan I kecil sebab chord dia minor. Okey, dan ketiga saya gunakan kecil juga, dan keempat saya gunakan huruf Roman besar. 5 pun sama besar. Ke-6 kecil. Ke-7 pun kecil. Dan ke-7 ni saya tandakan sebagai DIM. Kalau orang muzik dia faham, yang ni adalah chord yang jenis diminished. Kalau note kecil yang lain, nombor Roman kecil yang lain, dia adalah
minor dan huruf besar adalah major. Jadi untuk 7 ni dia special, dia diminish. Okay. Dan note akhir ni kita tak payah buat apa-apa lah sebab dia sama dengan chord 1. Chord 8 sama dengan chord 1. So biar di situ saja. Okey, seterusnya mungkin kita nak tengok contoh kita nak belajar cadence. Katakan kita nak belajar cadence perfect. Kita tulis saja di bawah ni cadence lengkap. Okey. Untuk cadence lengkap kita boleh pilih key yang atas ni juga, dan saya boleh setkan di sini. Katakan saya ambil key signature tadi F major balik. Okey, bar 2. Okey, dan saya letakkan chord yang melengkapkan cadence lengkap. Cadence lengkap ni ialah 5-1. Okey, 5-1. Jadi chord 5 kita rujuk di sini. Chord 5 ialah C. So saya ambil note C, dan saya letakkan di atas dan pergi kepada chord 1. Chord 1 nya F. Okey. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini kenapa note ni dia jarak jauh sangat. Jarak jauh sangat sebab saya dah setkan bar ni boleh muat 8 biji semi brief. Jadi bila saya masuk baru 2 biji memang dia space besar. Jadi bila saya masukkan lagi semi brief di sini dia akan impit sampai macam ni. Okey. Jadi kalau kita tak nak macam ni, kita nak tengah-tengah ataupun kita nak bawa ke tepi, boleh je. Tarik je. Okey, tarik je bawa ke tepi. Dan kita boleh juga letakkan simbol tanda slur. Contohnya dua-dua note ni saya slur. Okey. Masa mula-mula letak slur dia memang dia kadang-kadang terjongkit sikit tu kan. Kita boleh adjust. Kita boleh tarik balik sini. Tarik balik tu cantik. Okey, contohlah kita boleh buat slur. Kalau kita tak nak, kita ada tool di sini untuk pemadam. Kita boleh padam dan kita boleh melukis. Kita boleh lukiskan contohnya. Kita boleh lukis macam tu. Ini antara contohnya lah. Okey. Dan kita juga boleh bunyikan. Contohnya saya bunyikan cadence perfect ni, cadence lengkap ni supaya murid kita mendengar. Okey, jadi saya just tekan butang space bar dan notasi ni akan berbunyi dan boleh didengar oleh murid. Okey, itu contohlah. Okey, saya rasa banyak lagi yang kita boleh buat di sini. Apa saja tajuk yang berkaitan dengan teori kita boleh gunakan sebab kita ada banyak lagi palette di sini yang menggunakan berbagai simbol dan sebagainya. Ada dynamics, okay, ada simbol-simbol lain, banyak lagi yang kita boleh explore dalam ni. Jadi saya menggunakan ini untuk memudahkan murid faham. Jadi sekiranya kalau kita nak contohnya murid nak tunjukkan contoh latihan dia. Jadi murid boleh ambil gambar latihan dia dalam skor dia dan hantar pada cikgu, dan cikgu boleh tulis balik kat sini dan kita dengar sama-sama. Murid boleh mendengar sama-sama. Okey, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Walaupun ringkas tapi sebenarnya banyak lagi yang kita boleh buat dengan menggunakan perisian notasi muzik. Khususnya yang saya tunjuk hari ini ialah Encore 5 lah. Okay? Jadi kalau cikgu-cikgu di sana selesa dengan perisian yang lain, dipersilakan, tak ada masalah. Asalkan sebab saya dapati Encore ni dia mesra pengguna. Okay? Yang lain tu saya rasa susah sikit. Yang ini dia nak panjangkan semua, kita just main tarik-tarik je. Dia nak angkat bar ni, okay? Nak ubah bar dia jadi 4 bar pun boleh. Nak tarik note dia pun just tarik saja. Okey, banyaklah kita boleh buat. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih perkongsian dari saya. Terima kasih Encik Syahril. Nak tanya juga ya Encik Syahril, sekiranya dalam penyampaian
kuliah ya secara PDPR ya, ada tak Encik Syaril gunakan student involvement apabila Encik Syaril menggunakan encore ni? Masa Ya. ada. Bagaimana rasanya? Sebab apabila kita berinteraksi, student akan on mic dia sendiri dan dia sentiasa melihat kita punya skrin dan kadang-kadang murid bertanya, "Cik, kenapa yang ni mesti flat?" kan? Kita boleh terangkanlah. Jadi kita boleh, ataupun murid yang ada kreativiti, kita boleh minta dia punya idea. Contohnya macam kita minta corak irama, corak irama bar pertama, saya suruh Ahmad yang takkan irama dia. So dia akan nyatakan lah, saya nak 1 minim, 1 crochet dan 2 quiver. So saya letaklah note tu. So sama-sama kita dengar bunyi dia macam mana. Okey. Cuma bila mengajar secara PDPR menggunakan aplikasi ataupun teknologi muzik ni, kita tak boleh nak buat involvement dengan murid tu secara live yang serentak. Sebab kita menggunakan aplikasi, kita tak gunakan face to face. Kalau face to face, murid boleh tepuk serentak dengan saya. Contohnya saya tepuk tangan ataupun mainkan alat perkusi, murid boleh ikut sama-sama. Tapi dalam online, secara online, kita tak boleh buat macam tu sebab dia akan ada delay. Saya tepuk, lepas beberapa saat baru murid dengar, kan? Sama juga bila murid tepuk balik, saya lepas beberapa saat baru dengar. Contoh, saya ada 10 murid. Saya suruh 10 tu tepuk irama yang sama, maka saya akan dengar huru-hara. Sebab lain murid, lain masa yang masuk tu. Dia bergantung pada talian internet dan sebagainya. So, kita tak boleh nak buat live macam tu. Itu memang memerlukan kos yang tinggi lah. Setakat ni tak ada orang yang boleh buat lagi. Kalau kita tengok siaran langsung, live streaming, bola sepak dan sebagainya, still dia ada delay. Betul. Kan? Dia ada delay. Lagging, so kita tak boleh. Ada lagging. Jadi apa pun yang terbaik adalah face to face lah kalau nak mengajar yang ni. Tapi buat masa ni kita tak ada pilihan lah. Ini saja yang ada. So ini pun option yang agak baik lah yang kita boleh cuba. Okey, Encik Syaril, apps yang Encik Syaril gunakan, bolehkah digunakan juga untuk nyanyian atau untuk oral dan subjek lain yang berkaitan dengan muzik? Ya, boleh. Sebab kalau yang saya mainkan tadi, dia bunyi piano. Contohnya saya mainkan scale ni ya. Ini bunyi piano. Okey, kalau lambat kita boleh setkan tempo dia menjadi cepat sikit. Tempo saya letakkan 120. Okey. Okey. So bunyi piano. Kalau saya nak, contohnya saya buat skor lagu, saya buat 2 suara. Gubahan 2 suara, saya boleh tukarkan sound dia kepada sound instrumen lain. Contoh di sini saya tunjuk cara untuk saya tukar sound. Untuk ini saya gunakan katakan choir A. Jadi dia akan bunyi choir lah di sini. Okey. Jadi berdasarkan not ni, murid boleh nyanyi mengikut not yang dia dengar. Cuma lirik memang tak boleh sebut lah. Memang aplikasi ni tidak boleh menyanyikan lirik lah. Dia hanya boleh bunyikan pitch. Instrumen apa yang kita nak, kita boleh setkan. Okey. Okey, terima kasih Encik Syaril. Memandangkan Encik Syaril juga menjadi pengubah untuk orkestra KPM, saya percaya Encik Syaril juga menggunakan encore ni untuk membuat arrangement. Ya, betul. Ya? Betul, Puan Lora. Dan sebenarnya kita jangan pandang rendah kepada kebolehan encore. Walaupun dia satu perisian yang agak lama, sebenarnya encore boleh menghasilkan satu skor lengkap ataupun skor orkestra yang lengkap, yang cantik, yang kemas, cantik dan kemas. Cuma kita perlu setting saja, nak berapa sistem satu muka surat, berapa bar satu sistem, kan, apa instrumen nak letak, berapa saiz staff dia, semua kita boleh pilih. Okey.
Saya memang Okey. gunakan Encore ni sejak mula saya melibatkan diri dengan konsert Kementerian Pendidikan dulu. Memang Encore saja yang saya guna. Sampai sekarang masih lagi relevan lagi. Saya percaya seperti mana yang Encik Syaril beritahu tadi, ada juga banyak perisian yang lain seperti finale dengan Sibelius yang juga boleh menghasilkan skor-skor dan juga boleh membantu dalam penyampaian PDPR sekarang. Ya. Okey. Saya yakin contoh macam finale atau Sibelius dia boleh menghasilkan nota, tapi saya tak pasti sama ada dia boleh dibuat secara langsung begini dari segi akses memudah carakan tindakan kita tu. Saya tak pasti sama ada perisian yang lain tu boleh buat setakat mana. Tapi yang saya selesa dengan Encore ni, apa yang kita nak dia boleh buat. Dari segi kita mengajar live lah. Okey. Alright. Terima kasih Encik Syaril dan terima kasih juga kepada Syamiliana. Saya sekian sahaja kepada semua perkongsian teknik amalan penyampaian PDPR bagi slot ini. Anda diundang untuk mengikuti slot menarik seterusnya iaitu Discord on the go pada jam 2.30 petang sebentar lagi di channel YouTube PC IPG KIK. Sekian, terima kasih kepada semua. Sama-sama.